Wanita sering dibelenggu dengan 1001 masalah dalam hidup, sama ada yang melibatkan hati atau perasaan. Jika tidak dirawat, ia menjadi semakin parah. Di dalam siri ini, Dr. H.M. Tuah Iskandar akan berkongsi dengan anda langkah-langkah untuk merawat hati wanita. Selamat mendengar dan semoga siri ini membawa 1000 manfaat untuk anda. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar anda yang mungkin terdiri daripada puan-puan atau belum menjadi puan dan masih terbuka untuk dilamar? Saya doakan anda semua termasuk saya lah dalam suasana yang bahagia, ceria dan luar biasa bagus. Tapi hiduplah namanya kan. Mana bahagia memanjang. Hiduplah namanya. Mana ada orang yang tak ada masalah. Nak-nak wanita pada usia sekitar 21 membawa ke 50. Memang banyak masalah. Yang bahagia pun banyaklah. Tapi yang bermasalah pun ramai. Kan betul? Saya walaupun berusia muda dan mungkin orang kata agak barulah dalam bidang ni, dah terbabit menyelesaikan beratus-ratus kes wanita tak bahagia. Puncanya mudah je. Cinta dan kasih sayang. Alahai. Kalau disebabkan bisnes juta-juta, okeylah juga. Syoklah juga kita dengar. Manalah tahu kod-kod bila bahagia karang nak campak 1 juta 2 kat kita. Tapi yang banyaknya ni pasal cinta. Jangan salah sangka. Saya bukan pelekeh cinta. Saya tahu orang yang tak ada pengalaman dikecewakan Kecewa dalam cinta tu memang sakit. Ya Allah, punyalah bisa dan pedih. Gelabah dibuatnya kita. Itulah, mak dah bilang, jangan main mata, nanti jatuh cinta. Jangan main cinta, nanti dapat air mata. Come on kak, cinta bukan untuk ditangisi, tapi dinikmati. Okey, tak apalah memang dalam dunia ni ramailah orang yang tak dapat meniti di atas cinta dan menikmati semua kebaikan yang ada padanya. Kalau semuanya okey, tak berfungsi pula mahkamah syariah. Kan lawak lah tu. Saya nak cerita satu kes lah. Kes ni mewakili beratus-ratus lagi kes. Kebanyakan kes tak okey dalam cinta dan kasih sayang bagi wanita yang berstatus isteri ni, sama je skripnya. Sama je puncanya. Dan sama je sikap orang yang mengalaminya. Satu hari tu, saya dapat satu SMS lah, awal pagi. Penghantarnya seorang wanita. Apa kata dia? I hampir nak minum racun gara-gara suami. Dia buat hubungan dengan perempuan lain dan sekarang dah kahwin pun. I dibuat macam sampah. Tak dipeduli dan terbiar. Tolong bagi nasihat. Saya biarkan saja sidang pendengar semua SMS tu sebab masalah macam tu bukan masalah baru bagi saya. Bukan saya jelak lah. Orang macam saya tak boleh rasa jelak dengan masalah orang. Cuma rasa nak muntah je. Kira-kira pukul 3 petang gitu dapat satu call. Rupanya akak tu yang call. Soalan pertama, Doktor, dapat mesej saya? Ya, dapat. Kenapa tak balas? Saya dah hampir nak minum racun dah ni. Masalah suami kahwin lain tu ke? Tanya saya. Yelah, I dah tak tahan doktor. Sekarang, I berada di Johor Bahru. I dah tinggalkan anak-anak di KL tu. I dah tak peduli dah. I dah tak dipeduli. Cuba doktor bayang. Dia kahwin lain, dia terus buat kita macam sampah. Apa tak guna. Takkan I boleh sanggup tengok dia buat macam tu kat I? Saya pun tanya, kalau suami masalahnya, kenapa anak-anak pula yang jadi mangsanya kak? I tak nak mangsakan anak-anak, tapi perbuatan dia sebabkan I bertindak begini. Silap tu kak, kata saya lah kan. Apa pun masalah orang dewasa, budak-budak jangan dijadikan mangsa. Kita kena bayangkan, kalaulah anak-anak tu kita dan ibu bapa kita bertindak macam kita sekarang bertindak, apa pandangan mereka dan apa rasa mereka? Tu dia
Dan apa kata Mutiara? Sesungguhnya rezeki itu suka mencari seseorang sebagaimana ajal sentiasa mendatangi manusia. Itu dia, itu hadis. Okey, kita teruskan ya. Sebenarnya yang salah tu memang salah. Kita nak kena faham. Yang benar memang benar. Soalnya apa? Soalnya hati. Hati is the most valuable thing that we have. Kita kena jaga baik hati. Kena jaga baik-baik. Orang kata apa? Ibarat memegang kristal. Jangan bagi jatuh. Kalau jatuh atas tilam tak apa, Kak. Tapi kalau jatuh atas simen, atas marble, atas batu, berkecai. Okey, kes kedua. Yang saya tangani ni dijadikan contoh lah ni. Sebab kita nak pergi kepada penyelesaian, kita bagi dulu kes ya. Yang ni juga saya percaya mewakili beribu-ribu kes di luar sana. Kita sebut supaya kita lebih mengerti apa yang sebenarnya nak dijaga dalam hidup kita ni. Kesnya macam ni. Seorang wanita, dia mengantar surat pada saya. Dia ceritalah betapa sekarang ni dia rasa tak serupa perempuan dah. Tak serupa perempuan? Begitulah lebih kurang. Tak serupa perempuan. Sebab apa ni? Kalau dalam kes pertama, sebab diduakan suami. Dalam kes ni, tak temu jodoh. Sebenarnya bukan tak temu jodoh, Kak. Ya? Belum temu jodoh. Itu yang lebih betul. Apa kata surat tu? Lebih kurang macam ni. Doktor tua, Delima I sebagai wanita berkerjaya dan berjawatan tinggi adalah seorang teman yang boleh I sandarkan kasih sayang secara sah. Entahlah, di mana silapnya. Jodoh I nampaknya lambat sangat. Dalam usia seperti sekarang, I nak benar tamatkan penantian I dengan perkahwinan. Agar sempurna hidup I sebagaimana orang lain. Bukan lagi membina cinta-cinta luka, tapi segera menamatkan zaman begini dengan satu lagi zaman yang lebih sempurna. Bolehkah Dr. Tuah bantu saya? Tu dia. Sebenarnya panjang lagi lah surat tu ya. Kita ringkaskan saja. Sebab yang penting kita nak merawat. Dalam kolom motivasi ya, dalam Minggu Wanita, bila saya sentuh tentang menanti jodoh yang menjemput, maklum balas yang saya terima cukup banyak. Sabar, Kak. Kita tengok kes ketiga pula yang perlu diberikan rawatan melalui rakaman ni. Apa kesnya? Satu hari tu ya, seorang wanita dia menelefon saya lah. Dia ceritakan kisah di balik tabir. Wah, syok cerita ni. Jadi cerita punya cerita, akhirnya terbongkarlah satu perkara. Skandal dengan jiran. Dengan jiran? Wahai. Doktor tua, saya ni entah buta apa. Saya tengok dia tu, hati jadi suka pula. Lama-lama kami ada hubungan. Sampai sekarang suami tak tahu. Kes macam ni banyak sekali. Banyak. Tuan, puan, adik, kakak yang mendengar rakaman ni, tengoklah dalam laman web saya, dalam ruangan forum. Laman web saya? www.drtuah.com. Ya Allah, macam-macam kes yang tak terfikir oleh kita. Itulah tak nak buka. Cuba sesekali buka. Kadang-kadang kita akan dapati masalah yang kita hadapi tu kecil je. Ada banyak lagi dan bermacam lagi masalah di luar sana. Yang luar biasa teruk. Selalunya kita kata apa? Luar biasa bagus kan? Ini luar biasa teruk. Persoalannya apa ni? Persoalannya apa? Apa lagi kalau tak hati? Hati ni perlu dirawat. Hati perlu diberikan rawatan secara berjadual. Sama macam aircon kat kereta kita tu. Kat rumah kita tu kan masih sejuk, tapi sampai masanya dia kena diberikan rawatan, kena servis. Kalau tak, bila dia mati, dia terus mati. Tak tunggu tak panas-panas dulu ke, terus kiong. Hampir semua benda lah kat dunia ni yang bergerak kena dirawat. Betul tak? Betul. Cuba tengoklah, tengok diri kita sendiri. Jantung kita bergerak tu, tak pernah kita rawatkan. Tapi bila dia ada problem sekarang, buah pinggang kita, tak pernah kita pedulikan. Time dia tak nak berfungsi lagi sekarang. Tahulah.
Percaya tak? Badan kita jadi sakit sebab kita gagal merawat dia. Yelah, kalau nak sakit tu sakit juga. Tuhan punya kuasa kan. Tapi kita ada kudrat untuk mengelak kan. Kita ada pilihan untuk cuba kekal sihat dengan cuba jadi sakit kan. Tu dia. Baik. 3 kes hati terbelah telah saya paparkan. Apa yang ada yang macam kisah anda tak? Ada yang mirip-mirip? Atau memang kisah anda yang saya cerita ni? Ya Allah. Kalau memang, itu ampun maaf lah. Ini mungkin tak ada kaitan dengan yang dah tak ada lah. Tapi tentu ada kaitan dengan yang sedang hidup. Agaknya lah kan, saya percaya tu. Sekarang, mari kita pergi kepada fakta. Kenapa hal semacam ni boleh terjadi? Tujuannya apa? Nak rawat memang kena cari dulu penyakitnya. Takkanlah kita pergi kat tu kita pun doktor terus je rawat, dia tak tanya pun kita sakit apa. Ada ke gitu? Takkan. Dia tak terus rawat je. Tangan sebelah kiri yang patah, tangan kanan yang kena simen. Perut yang sakit, kok kaki yang kena belat? Loh, kok silap? Sekarang supaya tak silap, kita cari dulu kenapa. Kenapa hati boleh tak okey ni, ya? Pertama, hati tak bulat. Waduh. Hatinya kok enggak bulat? Bentuknya macam mana? Macam hati lah. Takkan tak tahu. Alah, kan anak-anak muda kan sudah selalu kalau dia buat gambar hati sebagai simbol love gitu. Macam tu lah hatinya. Jangan salah faham. Bukan saya kata tak boleh hati macam tu. Boleh. Bahkan perlu dan penting sekali. Tapi pada siapa? Pada suami, pada tunang. Yang jadi masalah ni, rupa hati macam tu turut terbentuk atau membentuk tak kala bukan bersama suami. Ini yang tak okey ni. Bayangkan, ya, bila tengok aja orang lain, hatinya rupa itu. Rupa love tu tadi. Tengok orang lain pun macam tu. Patutnya tak kala dengan orang lain, baik di pejabat ke, di pasar ke, di hypermarket ke, di sawah ke, kan? Di sawah, di kebun getah ke, hatinya bulat. Bulat nak buat kerja. Bulat nak berniaga. Bulat nak menoreh. Bulat nak bersawah. Baru semua kerja menjadi. Ini pergi kerja, hatinya bentuk hati. Kadang-kadang ada anak panah lagi. Mendesup di celah-celah hati tu. Macam mana nak kerja bagus? Patutlah cek orang sampai setengah tahun tak settle. Banyak sangat pihak-pihak yang sangkut sampai ada tu setahun cek tak settle lagi. Masya Allah. Cek siapa tu? Cek saya. Contoh ni kisah benar ni. Tengok, apa pasal jadi macam tu? Sebab kerja tak bulat, hati nak buat kerja. Itu dah jawapannya. Fail bertangguhlah. Ada ke logik? Bayaran tertangguh sehingga setahun. Masya Allah, setahun tu boleh tahan. Ada tu sampai 3-4 tahun. Terus gaib. Itu sekadar contoh. Yelah kan, kerjanya banyak. Yelah tu, kerja banyak. Ingat tak, ada satu kes benar lah yang saya baca dalam akhbar harian, dalam kolom surat pembaca. Ada seorang jururawat terlatih. Dia terpaksa balik dari London sana untuk selesaikan satu urusan yang mana dikatakan failnya hilang dan tak dapat dikesan. Maka baliklah jururawat tu. Sebab surat tu penting sangat. Sebab kalau tak, dia tak dapat berkhidmat sebagai jururawat juga kat London sana. Bila dia balik, berdepanlah dia dengan pegawai yang bertanggungjawab. Fail yang selama ni dikatakan tak dapat dikesan, ada di atas meja dia. Terselindung oleh fail-fail yang tak pernah disentuh. Ya Allah, apa hal orang buat kerja macam ni? Sebab apa tu? Pada pendapat saya, sebab hatinya tak bulat nak buat kerja. Itu bukan cuai lagi tu. Itu bukan cuai lagi. Tapi entahlah, anda fikirlah sendiri. Jadi,
Bulatkan hati pada hal-hal sepatutnya. Kalau dengan suami, tukarkan jadi bentuk hati love dan tetap bulat hanya untuk dia. Jangan canon-canon kat lain. Rawat hati anda, kalau ada yang terbelah-terbelah sikit tu, tampal dengan ingatan dan kasih sayang yang padu pada orang yang berhak. Kalau anak, anaklah. Kalau suami, suamilah. Kalau ayah, ayahlah. Kalau ibu, ibulah. Nampak tak? Ingat sekali lagi ya. Hati jadi tak okey sebab tak dirawat. Hati jadi tak okey sebab tak dirawat. Salah satu punca hati tak okey sebab tak bulat pada yang sepatutnya. Nah, rawat dengan membulatkannya. Boleh gitu ya? Kata Imam Ghazali, sekiranya cita-cita itu mulia serta suci pada maksudnya, nescaya jauhlah perjalanan dan banyaklah rintangan. Okey. Yang kedua, hati diturutkan sangat. Itu dia. Hati diturutkan sangat. Yang kedua ni mudah, ya. Hampir melanda semua orang lah. Baik yang hatinya perlu rawatan sangat atau hati yang tak perlu rawatan sangat. Baik hati yang perlu overhaul, hati pun kena overhaul kau. Masya Allah, boleh pasang balik tak? Atau hati yang condemn habis, lah lagi teruk. Kebanyakan kita, orang putih kata apa? Most of us lah, suka sangat menurut hati. Ikut sangat kata hati. Kan ada pepatah Melayu kata apa? Ikutkan hati mati, ikutkan nafsu lesu. Hati kalau dia ikutkan sangat, jadi. Ya, cuba fikir, cuba renung, cuba tengok. Memang kadang-kadang hati pandai berkata lah. Geramnya aku pada si Anu tu. Kalau aku jumpa, memang aku ganyang-ganyang mulut dia. Ikutlah kata hati tu. InsyaAllah ganas sikit. Buat benda-benda yang tak masuk akal. Nampak peranan hati? Jadi, suara hati ni tak boleh ikut sangat. Nak yang hati besar. Ingat ke? Manusia ni ada dua hati. Satu besar, satu kecil. Yang besar selalunya cakap besar. Lebih ego, menipu je lebih. Yang kecil, lebih jujur. Luar biasa bagus. Memang cakap benar. Hati besar. Hati besar pula. Hati besar lah. Hati besar. Hati besar ni, kalau diikutkan memang jadi. Itu yang tengok orang rasa nak memiliki tu. Hingga terlupa situasi diri. Ramai yang macam tu. Saya bercakap berdasarkan pengalaman dan teladan. Di taman-taman perumahan, di kampung, malah di kebun getah pun jadi. Bukan rekaan, tapi betul-betul. Siapa-siapa yang tak pernah miss baca akhbar, tahulah kan kes-kes macam ni berlaku, betul tak? Baik, fakta kedua. Hati diturutkan sangat tu dia. Kehendak nafsu tu dilayan sangat. Itu yang jadi terbelah hingga gagal membulatkannya pada hanya yang sepatutnya. Faham ke? Faham ya? Okey. Faktor yang ketiga ni boleh terbelah ni ya hatinya. Hati sarangnya setan. Loh, kok setan? yang ni kita tak boleh tolak lah ya. Sidang pendengar semua yang saya muliakan. Sebab memang Islam pun dia ada sebut, di hatilah sarangnya setan. Sarang tu mungkin boleh tahan. Sebab dia kecil je, macam sarang burung, macam sarang apa ya? Sarang buaya. Tapi kalau istananya setan, macam mana? Istana kau, jangan buat main. Istana lah katakan, ada pengawalnya, ada tukang picitnya, ada tukang masaknya, ada tukang kipasnya, tukang kipas, ada tukang fitnahnya, ya kan? Mendalia dalam sejarah Melayu Melaka tu kan kerjanya memfitnah aja tu. Ada tukang hampunya, ada tukang jacknya, apa lagi? Ada tukang, macam-macam lah. Istana lah katakan. Lah, kalau hati anda istananya setan, mana nak rasa okey? Mana nak rasa suci? Nak rasa bersih? Nak rasa luar biasa bagus pada hal yang baik-baik? Mana mungkin, Pak? Tak mungkin. Yang ni kena rawat. Rawat pula. Overhaul.
Baraikan semua enjin dan cuci. Tukar mana-mana yang dah rosak tu dan pasang balik. Ada satu cerita lah ya. Seorang wanita tu, dia ni jenis tak pernah tenteram lah dalam hidup. Kalau kita pergi rumah dia kita pasti akan dengar macam-macam recohannya. Ada saja yang tak kena pada orang lain. Yang dia merecoh tu, dia tak sedar. Dia mengumpul dosa. Maklum, merecoh ni adik-beradiknya mengumpat. Kalau rasa boring-boring, pergilah rumah dia. Pasti lega. Sebab boleh tumpang ngumpat sama. Hei, hentikanlah. Apa ni? Orang yang terlalu banyak bercakap hal orang melambangkan hatinya tak bersih. Hatinya berserabut, penuh kesumat. Nampak seolah-olah orang lain semuanya ngok, tak betul dan sentiasa buat salah. Hakikatnya, dialah yang ngok, tak betul dan sentiasa buat salah. Macam, setuju tak? Kalau tak setuju, itu tandanya hati anda pun memang sama. Kena overhaul. Baik, apa kata Mutiara? Duit dah tentu boleh mendatangkan penyakit, tapi belum tentu menyembuhkan penyakit. Renungkan kata Mutiara tu ya. Okey, kita dah perkata 3 sebab hati boleh terbelah. Sebenarnya banyaklah lagi. Tapi kita apa tu, kita ambil yang induk lah. Yang induk, yang core, yang power je. Yang kecil-kecil sendiri mau ingat lah. Takkanlah kecil pun nak kena bagi tahu. Sekarang kita cari penawarnya pula. Kata nak rawat. Kata nak merawat. Merawat maknanya diberi ubat. Dan jangan ingat hanya orang yang hatinya sakit perlu ubat. Orang yang hatinya alright pun kena dirawat. Sementara dia belum sakit. Kalau dah sakit, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Sebelum tu nak cerita satu kisah benar lah dulu ya. Nak dengar tak? Alah, cerita-cerita sikit lah. Satu kali tu, 11.30 pagi. Saya tengok di handphone saya ada 3 miss call. Saya cek nombor tu, saya tak kenal. Nombor baru. Dari sekitar Kuala Lumpur. Nombor macam tu biasanya nombor rasmi lah. Dan jabatan-jabatan kerajaan lah. Korporat lah ataupun swasta. Dan mungkin juga sekolah. I say man. Sebab percaya panggilan tu penting berkaitan dengan program. Itu sangka saya lah. Waktu tu saya sedang berbincang dengan facilitator saya. Tengah sedap bincang ni, tak berapa minit kemudian telefon yang sama berdering lagi. Dan nombor yang sama muncul lagi. Saya tak banyak cerita, terus angkat dan hello. Kena cakap hello lah. Tak boleh Assalamualaikum terus. Sebab mana kita tahu itu orang Islam ke, orang bukan Islam ke. Betul tak? Doktor Tuah ke tu? Ya, saya. Doktor, boleh tak saya jumpa doktor? Tengah kritikal ni. Saya tengah berbincang ni. Tak boleh jumpa lah. Doktor, saya tengah kritikal sangat ni. Saya nak jumpa doktor. Sangat. Please doktor, tolonglah saya. Keadaan saya ni tak tentu arah sangat ni. Please, please. Maka saya pun jelaskanlah. Tak mudah. Tapi kalau kritikal sangat tu, telefonlah balik ya, jam 12 nanti. Maklumlah orang tengah, mana tahu nak bunuh diri ke. Kritikal lah kata dia. Di tangan kanan telefon, di tangan kiri racun. Buatnya dia minum racun tu. Dan nombor terakhir yang di call ialah Dr. Tuah. Tak haru saya dibuatnya. Silap-silap dia heret sama lah, terheret sama. Silap-silap dituduh kau. Jadi lepas je perempuan tu letak, face saya tengok nombor. Dan dia kata, perempuan inilah yang telefon dia berkali-kali. Merayu-rayu nak jumpa saya. Nak minta nombor telefon saya. Tak beri, minta juga. Dan perkataan yang amat digunakan ialah critical. Dan rupanya hingga ke rumah saya dia telefon. Punya critical. Tak apalah. Nak buat macam mana kan? Tepat jam 12 tengah hari, dia telefon lagi. Okey, apa masalahnya puan? Anda nak tahu apa yang dikatakan kritikal sangat tu? Yang sampai nak tergoncang dunia tu? Masalah suami dia ada girlfriend lain. Alamak, itu dikatanya kritikal. Saya ingatkan dah tenat ke? Atau macam saya kata tadilah, racun di tangan kiri, telefon di tangan kanan. Kau nak jumpa aku tak? Kalau tidak, aku bunuh diri. Dan sebabnya pula masalah dunia. Masalah perniagaan ke, masalah maruah diri ke. Alih-alih masalah suami ada girlfriend. Kritikal katanya. Okeylah, kritikal lah. Tu masing-masing punya tafsiran. Yang saya nak tanya, apa pasal hati boleh jadi begitu punya terbelah? Saya dah jelaskan 3 sebab sebelum ni. Pasti salah satu. Atau 2 daripadanya. Atau kesemuanya. Betul? Loh, kok mudah benar rasa terbelah hanya oleh seorang lelaki, bukan orang lain, suami. Dan
daripada surah Hud, ya. Saya nak bacakan ada satu firman Tuhan, surah Hud ayat 108. Apa maksudnya? Adapun orang yang berbahagia, maka tempatnya di surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai kurnia yang tiada putus-putusnya. Dapat kesenangan taklah sama dengan mendapat kebahagiaan. Derita bukanlah sengsara. Kesenangan berhubungan dengan masa sekarang, sedang kebahagiaan berhubung dengan masa sekarang dan masa depan. Oi, falsafah tu. Jadi, kita tak ada pilihan, Kak, puan-puan, adik-adik, kecuali merawat hati supaya menjadi bahagia. Tak ada pilihan. Umur kita bukan panjang sangat, kita nak jadikan separuh daripada hidup kita tak okey. Nak nangis, nak sedih, nak rasa hati terbelah macam digarit-garit, tak sempat. Baik, sebelum pergi lebih jauh, saya nak tanya, apa yang anda faham tentang bahagia? Apa agak-agak? Bahagia adalah perasaan senang, tenteram atau merdeka dari segala yang menyusahkan. Itu makna bahagia. Nampak tu? Apa dia? Bahagia adalah perasaan senang, tenteram atau merdeka dari segala yang menyusahkan. Itu baru namanya bahagia. 3 unsur kita kena praktik untuk merawat hati. Apa dia? Sakinah, mawadah, rahmah. Sakinah tu rasa damai dan tenteram. Mawadah tu rasa cinta, kasih dan cinta berahi. Atau edan kasmaran. Edan kasmaran tu. Hai, cinta berahilah. Cinta berahilah tu. Dan rahmah, kasih sayang yang dapat dirasakan oleh seluruh diri, luar dan dalam, serta persekitarannya. Orang di sekeliling kita alright, baru kita pun rasa alright. Tak gitu? Bila kita bicara pasal merawat hati ni, fokus kita bukan isteri pada suami je. Jangan silap, jangan sempit. Jangan sempit, betul lah tu. Tapi luas, mungkin mencakupi hati seorang setiausaha pada bos, pekerja industri pada kilang tempat dia bekerja, hati seorang anak dewasa pada ibunya yang dah tua, kan? Hati dia pada diri dia sendiri. Itu dia. Jadi, persoalan merawat hati ni jangan skopkan dia pada percintaan sahaja. Itu terlampau kecil. Sedangkan peranan hati besar. Adanya hati, munculnya kita sebagai manusia sekarang ni. Sehebat mana kita sebenarnya terletak pada hati. Hati kita macam mana hebat, baru kita jadi hebat. Tapi kalau hati kita terbelah dan rasa sakit dan tak tenteram, kita pun akan menjadi lemah. Apapun situasi anda yang mendengar rakaman ni, applykan ikut situasi yang anda berada tu. Boleh gitu? Okey. Sekarang kita sampailah pada kaedah merawat, ya. Kita merawat pula sekarang. Kita dah bicara, kita dah ketengahkan, kita dah bangkitkan isu, sekarang kita nak rawat. Ada 12 kaedah rawatan. 1. Selalulah berada di rumah jika tiada urusan mustahak di tempat lain. Saya ulang. Selalu berada di rumah kalau tak ada urusan mustahak di tempat lain. Wanita lebih cantik kalau di rumah berbanding di luar. Wanita lebih cantik di tempat kerja daripada berpeseran tak tentu hala. Wanita lebih cantik di pusat membeli belah daripada di luar rumah. Kecuali apa tu, memang nak membeli belah lah, ya. Maksud luar rumah ni, luar begitu je. Macam kat tembok ke. Luar begitu je. Janggal sangat nampaknya, kan? Orang lelaki nampak tak kurang sikit. Tapi orang perempuan, lebih-lebih wanita yang memang suri rumah sepenuhnya, lebih comel kalau berada di rumah. Yang bekerja pula lebih comel kalau berada di tempat kerja, lebih banyak daripada di tempat yang dia tak payah buat apa-apa. Maknanya kalau ziarah orang, ada kenduri kendara dan sebagainya tu, taklah ada masalah. Yang nak ditegaskan ni, berada kat luar rumah macam orang lelaki tu. Tak sesuai, Kak. Orang lelaki kan banyak bersidai. Apa dia buatnya orang perempuan bersidai begitu je kat luar?
Sidai baju, okey lah. Tapi ni dia yang tersidai. Jadi rawatlah hati anda dengan lebih banyak berada di tempat yang sepatutnya dengan daripada yang tak sepatutnya. Wanita lebih patut berada di dalam rumah daripada luar rumah, di tempat kerja daripada pusat beli belah, kecuali memang kerja di pusat membeli belah. Di dewan kuliah daripada di stadium, kecuali memang ahli sukan. Mentelaah daripada bersembang kosong. Setiap perlakuan sopan anda adalah ubat kepada hati anda. Ingat tu. Setiap perlakuan sopan anda adalah ubat kepada hati anda. Ingat tu. Baik. Yang kedua. Yang kedua, selalu gembirakan suami dengan layanan kelas 1. Selalu gembirakan suami dengan layanan kelas 1. Yang ni tak payah explain banyak-banyak lah. Takkanlah tak faham pula. Kelas 1 kak, dek, datin. Kelas 1. Faham? Tak faham? Tak faham? Okey macam ni lah. Macam ni. Alah kelas 1 lah. Kelas 1 tak faham sudah. Nombor 3. Mudah tersenyum dan mudah minta maaf dan mudah memaafkan. Mudah tersenyum dan mudah minta maaf dan mudah memaafkan. Bukan hati wanita je jadi tak senonoh kalau tak murah senyum, pendendam dan tak mudah basuh kesalahan dengan minta maaf. Hati lelaki pun akan parah. Sama je. Tapi sebab rakaman ni kita fokus pada wanita, jadi lebih pada wanita lah. Dan wanita ni pula wanita yang beristeri lah. Beristeri. Wanita yang bersuami. Hati seolah-olah dirawat dengan ubat yang paling baik. Paling mahal. Paling bagus kalau mudah senyum. Mudah minta maaf. Mudah memaafkan. Kalau boleh, bukan kalau boleh, kena boleh. Maafkan semua orang. Nampak macam susah. Tapi cubalah maafkan semua orang dan rasa kesannya lega. Nombor 4. Pelihara kehormatan diri. Saya ada banyak kes wanita yang tidak menjaga kehormatan diri. Banyak. Banyak pengakuan berani daripada wanita sendiri yang bergelar isteri ni, yang ada skandal dahsyat. Bukan kisah dongeng atau sengaja diada-adakan. Sejak bulan pertama saya menulis secara tetap dalam majalah Mingguan Wanita, saya dah dapat kisah-kisah yang daring. Yang ni pun saya tak nak panjang-panjang lah. Faham-faham je lah. Saya percaya anda semua faham apa yang saya maksudkan. Pelihara kehormatan diri. Baik anda isteri orang, baik anda belum berpunya. Sebenarnya tak ada orang tak berpunya lah. Mana ada orang, semua orang ada dipunyai. Kalau belum kahwin, anda kepunyaan mak bapak anda. Betul tak? Kalau dah kahwin, ialah of course suami lah. Kalau anak yatim, kepunyaan yatim lah. Yalah, kan ada sekolah yatim, sekolah anak-anak yatim tu. Kepunyaan mereka lah. Jadi hati seolah-olah diracun tiap-tiap hari kalau anda ada hubungan luar. Anda seolah-olah meracun diri sendiri. Jadi hentikan. 5. Uruskan rumah tangga dengan ikhlas. Tu dia. Jangan muncung kak. Rugi muncung ni. Punya panjang dia punya muncung. Sampai boleh buat penyangkut baju. Masya Allah. Muncung berarti hati tak selesa. Muncung berarti hati tak reda. Muncung berarti hati sakit. Hati menyampah. Hati tak A1. Muka muncung bermakna muka buruk. Muka buruk berarti hatinya buruk. Hatinya buruk berarti kotorlah dia. Nampak kaitannya? Rawat hati anda dengan mengikhlaskan semua urusan anda dengan rumah tangga. Baik urusan memasak, mengemas, jaga anak, jaga suami, jaga mak bapak, jaga mentua, jaga bunga, jaga kucing. Betul. Kucing pun ahli keluarga juga kan. Kalau kita simpan kucing kat rumah, piaralah dengan baik. Jangan sepak-sepak dia yang terajang-terajang dia. Kalau tak sanggup jaga, jangan jaga. Jangan pelihara langsung. Sebab kucing ni kata mak saya lah. Kucing ni dia berdoakan tuan dia. Itulah kadang-kadang kita tak berapa perasan. Patutlah rumah tangga kita tempat berperang. Selalu rupanya kucing pun tak reda dengan kehidupan kita. Ya? Okey, yang keenam.
Tak mendesak suami atau minta yang bukan-bukan hingga menyusahkan. Tak desak suami atau minta yang bukan-bukan hingga menyusahkan. Tu bagi yang ada suami, ya. Yang belum kahwin tak desak mak bapak lah turut kehendak anda terlampau-lampau. Nanti jadi anak gadis yang terlampau lah pula. Bang, bila lah nak beli gelang ni bang? Bila bang? Alah abang ni menyampah lah, janji dah 10 tahun tak juga beli. Masya Allah, 10 tahun abang janji bang. Tak beli-beli juga ya. Lamanya. Aduh, hai. Ayolah, kalau dah tak mampu nak buat macam mana kan. Tapi semua benda kalau kita usahakan sungguh-sungguh dapat. Semua benda kalau kita usahakan sungguh-sungguh dapat. InsyaAllah. Jangan letak insyaAllah depan. Dia kena letak belakang. Maknanya kita kena usaha dulu. Dan saya yakin, saya percaya semua benda yang kita nak buat, kalau bersungguh, kita akan dapat. Dan untuk pengetahuan anda para wanita yang mendengar rakaman ni, semua lelaki mahu sampaikan impian wanita di sisinya. Ya, sungguh. Kita kena faham, kena reti, cuma masa menentukan. Semua lelaki dia sebenarnya kalau boleh, dia nak bagi semua yang dikendaki oleh wanita yang paling hampir dengan dia. Ya, mungkin isteri dia, mungkin mak dia, mungkin anak dia. Cuma kadang-kadang dia tak dapat nak dapatkan tu sebab belum mampu. Tapi hati di dalam memang ingin untuk menyampaikan kehendak-kehendak itu. Ya. Okey. Yang ketujuh, jaga kecantikan dan kebersihan diri. Allah, ada wanita tu. Ya Allah, tak boleh nak dekat kat dia lah. Dia tu dengan kita tu. Kalau dengan suami dia, kalau dia kat rumah dia, macam mana lah punya serabai. Hati anda okey, ya? Kalau anda jaga kecantikan. Percayalah, hati anda okey punya kalau anda jaga kecantikan. Setiap orang adalah cantik. Kalau dicantik-cantikkan, lagilah cantik. Setiap orang, orang yang tak bersih, maka perlu bersihkan diri setiap hari. Kan? Setiap kali. Tu simbolik suruh ambil wuduk 5 kali sehari tu. Suruh pembersih. Orang yang kemas melambangkan hatinya turut kemas. Orang yang cantik melambangkan hatinya turut cantik. Rawat hati anda dengan memberikan rawatan fizikal supaya kelihatan cantik. Pakailah baju yang dalam almari tu, Kak. Simpan setahun sekali. Baru nak keluar daripada almari tu. Simpan aja buat apa? Setahun sekali, tunggu raya baru nak pakai. Selebihnya, pakai batik lepas je. Apa? Seksi? Yelah tu, seksi. Kalau seksi apa pasal ratu-ratu tu, tak dipakaikan kan batik lepas saja. Tak maaf lah ya, gurau sikit. Nombor 8. Lahirkan rasa bersyukur dengan apa yang ada. Lahirkan rasa bersyukur dengan apa yang ada. Rawat hati anda, banyakkan syukur. Banyakkan sabar, banyakkan reda dan kuatkan tawakal. Jangan turutkan sangat rasa nak tamak, rasa nak gelojoh, rasa tak nak puas hati, yang terlampau-lampau, yang melampau-lampau. Sikit-sikit boleh, rasa tak puas hati sikit-sikit ni boleh. Sebab apa? Pada pandangan saya, kita patut juga rasa tak begitu puas hati dengan pencapaian kita. Baru kita ada motivasi untuk memperbaiki diri. Ini baru buat sikit je dah rasa puas hati sangatlah, dah hebat sangatlah, mendabik dada sangatlah. Bila kita nak berubah? Kalau macam tu, selamanya lah kita tak dapat yang terbaik. Sebab terlampau puas hati, terlampau cepat. So, kita rasa puas hati, tak rasa tak puas hati sikit-sikit tu boleh. Jangan melampau-lampau lah. Tu tak reda pula namanya. Dan rasa nak pertikai takdir Allah, rasa nak bermegah-megah terlampau sangat, itu semua racun. Rasa syukur anda akan berasa tenteram. Nombor 9. Sentiasa rasakan suami ada kelebihan. Dia ni, dia mungkin bukan yang terbaik lah, suami kita ni. Tapi dia ada kelebihan. Pasti ada. Jangan tengok kekurangan dia je. Memanglah anda akan nampak kekurangan dia, tapi tengoklah kelebihannya. Anda akan rasa beruntung memilikinya. Rawat hati dengan andaian dia adalah yang terbaik buat anda. Walaupun dia taklah terbaik di kalangan lelaki-lelaki terbaik, tapi dia tetap terbaik untuk anda. Sebab anda pun bukanlah baik sangat.
Kalau dia tak berapa handsome tu, dia terbaik untuk anda sebab anda pun bukanlah cantik sangat. Jangan marahlah ya. Sekali lagi gurau-gurau sikit. Saya tahu anda semua cantik-cantik belaka lah. Kalau dia tak berapa baik, dia tetap terbaik untuk anda sebab anda pun mungkin lebih jahat daripada dia. Nampak? Saya sengaja ni ya. Contoh ya, seorang raja memanglah terbaik untuk semua orang kan? Raja pula buat contoh. Tak apalah. Ni raja zaman dulu ni. Semua orang nak raja tu kan? Semua orang kalau boleh nak raja atau anak raja. Tapi dia mungkin bukan terbaik untuk disunting oleh gadis desa. Gadis kat kampung tu. Maklumlah, gadis desa lah katakan. Banyak benda dia nak kena belajar tu kat istana. Mungkin dia dapat yang terbaik dah, iaitu raja atau anak raja. Tapi itu bukanlah terbaik untuk dirinya. Lantaran apa? Lantaran gaya hidup yang jauh berbeza. Dia mungkin lebih menjanjikan derita daripada bahagia. Tak percaya tengok cerita-cerita Melayu zaman-zaman dulu tu, yang hitam putih tu. Kan selalu digambarkan kalau gadis desa duduk istana, mulalah macam-macam berlaku. Sebab dia tidak dapat fahami tertib-tertibnya tinggal di istana. Nampak? Jadi itulah ya, itulah dia yang kita nak share. 9 cara merawat hati wanita. Kita fokuskan anda yang telah berumah tangga. Lebihnya, memang rakaman ini untuk anda. Namun yang belum berpunya pun masih relevan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksud dia apa? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki suatu rumah tangga yang baik, yakni bahagia, diberikannya keinginan menghayati ilmu-ilmu agama, yang muda menghormati yang tua, harmoni atau tenteram dalam kehidupan, hemat dan hidup sederhana, melihat dan menyedari cacat-cacat, yakni aib mereka, dan kemudian melakukan taubat. Jika Allah menghendaki sebaliknya, maka ditinggalnya mereka dalam kesesatan. Riwayat Dailami. Semoga kita semua tidak ditinggalkan Allah dalam kesesatan. Manusia yang paling hampa di dunia adalah manusia yang dibiarkan berbuat apa saja dan dia menyangka dalam kebenaran dan kasih sayang Tuhan. Itulah bahayanya. Baik, kita dah jelaskan 9 kaedah untuk merawat hati ya. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tapi kalau nak cepat sembuh, buatlah semua. Macam orang makan ubat kan? Makan ubat, macam-macam ubat kena dimakan untuk satu jenis penyakitnya. Penyakitnya satu tapi ubatnya macam-macam color. Color ada yang berbentuk tablet, ada bentuk air, macam-macam. Yang tampal pun ada. Jadi begitulah lebih kurang kaedah merawat hati ni. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Nabi yang sangat popular. Sebenarnya semua hadis popular lah. Cuma yang ini mungkin lebih dihafal oleh ramai orang. Apa dia? Maksudnya ya. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika baik daging itu, baiklah manusia. Jika jahat daging itu, jahatlah manusia. Ketahuilah itulah hati. Soalan saya, takkah bermakna itu sebagai sebab besar supaya kita merawat hati? Jika anda seorang yang tenang, itu tandanya hati anda tak perlukan rawatan sangat. Semakin anda tenang, semakin hati anda berada pada tahap okey. Semakin anda tak tenang, semakin tak okeylah hati anda. Apa tandanya anda bukan seorang yang tenang dan memerlukan rawatan pada hati? 1. Lemah daya kerjanya. Itu dia. Jadi kalau anda ni kerja kat mana-mana lah, kat pejabat ke, kat industri ke, kat kilang ke, lemah sangat buat kerja tu, malas saja. Itu tandanya hati anda tidak tenang. Dan hati yang tidak tenang perlu rawatan. 2. Lemah IQ dan EQ-nya. Apa itu IQ? IQ ni intelligent quotient. EQ pula emotional quotient. Kubahasan lanjut, dapatkan rakaman tentang perkara inilah. Ya. Yang ketiga, gelisah. Orang yang gelisah mestilah dia tak tenang. Kalau dia tenang, takkan dia gelisah.
Jadi bila anda gelisah, anda tidak ada ketenangan. Orang yang gelisah, tak ada ketenangan, dia separuh daripada kepintaran dia dah hilang. Nampak tu kaitan. Jadi rawatlah hati anda. Ya. 4. Kuat prasangka. Kuat prasangka ni pun satu sifat yang tidak baguslah. Prasangka sikit-sikit tu mungkin alright lah. Tak prasangka sangat pun susah juga ya. 5. Menghasut. Menghasut ni adik-beradiknya apa tau? Mengumpat. Menghasut dengan mengumpat tu lebih kurang halal je. Bukan halal pula. Lebih kurang je. Jadi hindarkan. Sebab orang yang kaki mengumpat, kaki menghasut ni, memang hati dia busuk lah ya. 6. Keinginan-keinginan yang tak menusabah. Setengah perkara dalam dunia ni memang kita tak boleh dapat dah. Contohnya apa? Katalah ya, suami orang. Biarlah suami orang dah suami orang. Janganlah tanam keinginan-keinginan. Anda mungkin dapat suami orang tu, mungkin. Tapi anda fikir anda bahagia ke selepas tu? Cuba renung-renung. Anda mungkin dapat, tapi selepas tu berantakan. Sama ada dengan madunya tu, ataupun dengan bekasnya, dengan bekas mertuanya yang sana tu. Macam-macam lah. Kalau boleh lah ya, saya tidak menafikan jodoh. Kalau nak jodoh tu nak macam mana kan. Tapi kita jangan memulakan. 7. Merosakkan jasmani. Misalnya, tak boleh tidur, hilang selera makan. Ini merosakkan jasmani lah ni. Puncanya tak tenang lah tu. 8. Kian jauh dari Tuhan. Cuba bayang, kalaulah kita ni rasa, apakah kita ni makin dekat pada Tuhan atau kita ni makin jauh pada Tuhan. Kalau kita rasa makin hari kita makin dekat dengan Tuhan, itu tandanya kita seorang yang tenang. Dan kita dipelihara oleh Tuhan. Dan hati kita alright. Tapi kalau kita rasa makin hari makin jauh, kita perlukan rawatan segera. Ya. Kalau adalah tanda-tanda ni, tandanya anda bukanlah seorang yang tenang dan hati anda memang amat perlu dirawat. Dan saya nak bawa satu firman Tuhan, ayat 108 surah Hud, maksud dia. Adapun orang yang bahagia, maka tempatnya di dalam syurga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai kurnia yang tiada putus-putusnya. Itu dia ya. Dan saya ada banyak pengalaman, macam saya beritahu tadi. Saya ada banyak pengalaman berurusan dengan wanita yang tak tenang. Atau dalam bahasa lain, wanita yang tak bahagia. Apa taknya? Jadi tempat rujuk orang bermasalah. Gaduh dengan suami saya, gaduh dengan mentua saya, gaduh dengan anak cari saya, gaduh dengan bos pun cari saya, gaduh dengan jiran pun saya, gaduh dengan rakan sekerja pun saya, Kak. Gaduh dengan madu pun saya dicarinya. Ada tu gaduh dengan klien. Penghabis-penghabisnya gaduh dengan kucing. Pasal kucing curikan pun saya diadunya. Tengoklah tuan-puan ya, pada pendengar semua. Betapa banyaknya pengalaman saya berurusan dengan manusia. Hampir 90% hidup saya terpaksa berhubung dengan orang yang hatinya perlu rawatan. 10% yang tinggal tu orang yang senyum sakan. Yang bila saya jumpa mereka ni, mereka ajak makan. Kadang-kadang dapat hadiah lagi. Cuma 10%. Satu yang saya perhati orang yang hatinya tak bahagia ni, terpancar melalui wajah mereka yang tiada sinar, kehilangan nur, kedam tanpa cahaya. Kesian, sedih sekali lah. Muka dah lah tak berapa okey akibat rasa tak alright tu. Terpamer pula kat wajah, ditambah pula dengan cahaya dan sinar yang kedam. Bayangkan je. Dan mari kita ingat firman Tuhan dalam surah An-Nur ayat 26, maksud dia. Wanita keji ialah untuk lelaki yang keji, dan lelaki keji ialah untuk wanita yang keji. Wanita yang baik ialah untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik ialah untuk wanita yang baik. Wanita dan lelaki yang baik pada pendapat saya tak lain tak bukan adalah mereka yang memiliki hati yang baik. Jadi kalau anda tak tenang, gaduh selalu dan macam-macam lah lagi onarnya hati tu, tandanya anda tak baik, tak takut ke? Okey. So, itulah dia ya. Sekarang kita sampailah kita pada penghujung isu merawat hati wanita ni. Saya percaya anda yang mendengar rakaman ni ya, sama ada memang menghadapi masalah hati ataupun tak,
anda telah dapat memberikan rawatan. Rawatan tak bermakna hanya untuk yang sakit. Yang sihat pun kena terus perlu dijaga supaya tak sakit. Mencegah lagi baik dari merawat, kan? Sebagai penghujung, saya nak gariskan 3 faktor yang mempengaruhi kebahagiaan. Hati yang sempurna dirawat pastinya hati yang bahagia. Bahagia melambangkan segalanya cukup. Betul? 1. Faktor luaran. Cuba dapatkan sedaya mungkinlah ya. Faktor luaran ni, terutama dalam kehidupan mutakhir seperti hari inilah, kita memang tak dapat mengelak lah untuk mengatakan faktor-faktor luaran ini menyumbang pada kebahagiaan dan kesenangan hidup kita. Misalnya, kejayaan, pangkat, keluarga, keturunan. Betul tak? Boleh hidup tanpa benda-benda ni zaman Allah ni? Boleh? Boleh tu boleh lah, tapi tak serupa orang. Kita memang perlukan harta untuk menjalani hidup dengan mudah. Hidup yang mudah, tak terlalu banyak masalah, bermakna hati yang okey, tenang dan luar biasa bagus. Setuju? 2. Faktor jasmani. Apa dia faktor-faktor jasmani? Kalau tak kesihatan, kekuatan dan kecantikan. Tapi awas, bila saya kata kecantikan ni, ingat, nilai cantik dengan tidak antara seorang dengan seorang tak pernah sama. Cari rakaman saya tentang berjaya melalui kekurangan diri. Anda akan dapati setiap manusia adalah cantik, unik dan luar biasa bagus. Meskipun ya, setiap orang adalah cantik, handsome, kecantikan tu dan kehansoman tu kena sentiasa ada dan menghiasi wajah. Nak bahagia, nak dapat hati yang alright, pastikan anda sihat. Tak ada harta yang lebih berharga daripada kesihatan. Ini muka cantik, tapi kalau hati tak bahagia pun nampak tak cantik. Betul kan? Yang ketiga, faktor dalaman. Apa dia faktor dalaman? Kebijaksanaan, keadilan dan keberanian. Ini pun faktor yang melambangkan hati yang tak terbelah. Hanya untuk orang yang bahagia dan luar biasa bagus serta hebat sekali. Baik, itulah dia ya. Faktor-faktor untuk merawat hati. Dan saya nak akhirkan rakaman ni dengan membacakan 2 lagi firman Allah. Kita renungkan maksud firman ni daripada surah Al-An'am ayat 97. Maksudnya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami, yakni Allah, berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dengar tu, kehidupan yang baik. Macam mana caranya? Kerjakan amal soleh. Jadi kalau nak dapat hati yang okey, Allah ingatkan kita supaya buat amal soleh. Bukan dapat hati yang okey je, kehidupan pun akan bertambah baik. Dan lagi dalam surah At-Talaq ayat 2, Allah berfirman, maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangkakannya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nampak? Kalau Allah mengadakan jalan keluar bagi kita, apa lagi jawapannya kalau tak bahagia? Salam hormat dan penuh motivasi dari saya. Semoga apa yang dibicarakan ini boleh menjadikan kita mendapatkan rawatan-rawatan kepada hati kita yang tak berapa okey selama ini. Semoga ada betul dan ada baiknya. Saya doakan kita semua menjadi manusia yang hebat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pesanan daripada Dr. H.M. Tuah Iskandar. Diharap ia dapat menjadi amalan dan bekalan hidup anda yang gemilang. Anda boleh sampaikan sebarang respon atau mendapatkan produk-produk ilmiah Telaga Biru Sendirian Berhad di talian 0366724070 atau lawati laman web www.telagabiru.com.my.